Salah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalah. Arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa an'im ala hadhan nabiyyil karim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Khairul Fitri seterusnya yang berusaha, Tuan Imam serta jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid Jami' Al-Jalal wal Kamal, seterusnya ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Saya dapat tajuk rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang beberapa hari yang lalu lah. Kalau saya dapat awal, saya tolak lah. Sebab tajuk rupa paras Nabi SAW ni untuk orang-orang soleh bahaskan. Dan kita hidup pada tahun 1440 Hijriah, 1400 tahun selepas, lebih kurang selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat muka Nabi secara berdepan dan masuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Mereka itu digelar sahabat. Dia syarat kena tengok muka Nabi. Kalau hidup satu zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam tapi tak jumpa berdepan, maka dia bukan sahabat. Seperti Uwais ibn Amir Al-Qarni. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi pertama yang tak melihat dan tak sempat untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi selepas sahabat iaitulah tabi'in. Kemudian tabi'in. 1400 tahun lama
lama dah Nabi wafat. Dan ada dua keadaan untuk mengetahui rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama pertama yang menghimpunkan hadis-hadis yang bercakap tentang bentuk fizikal, rupa paras dan juga perbuatan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ialah Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi ialah ulama pertama yang himpun hadis, yang himpun hadis. Dia ambil daripada ratus ribu hadis yang dia hafal, bukan kitab hak duk di rumah. Daripada ratus ribu hadis yang dia hafal, Imam Tirmizi pilih hadis-hadis syama'il, orang panggil hadis-hadis syama'il, iaitu hadis-hadis yang bercakap tentang rupa paras Nabi, yang bercakap tentang bentuk fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 400 hadis, dan kitab beliau menjadi kitab antara yang paling terkenal yang membincangkan tentang hadis-hadis syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni walaupun di masjid ni saya rasa ada ustaz baca dah, Ustaz Zamri ada ustaz yang dah baca tentang kitab ni lah di tangan saya ni, kitab Syama'il ni sudah dibaca di masjid ni. Tapi saya ambil juga hadis-hadis daripada kitab ataupun hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah. 279, ulama kurun ke-3 awal lah, ulama kurun ke-3. Kita malam ni kurun 15. Malam ni kita kurun yang ke-15. Ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah para sahabat yang kuat ingatan mereka telah menghafal hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat ini jugalah yang menyebarkan. Kalau sahabat tak sebarkan bagaimana rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis-hadis ni tak sampai kepada kita pada malam ni, pada malam ni. Seorang sahabat namanya Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang menyentuh sehingga bawah telinga, antara cuping telinga dan bahu, dengan memakai pakaian berwarna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama, Nabi Muhammad ni tampan. Bahasa hari ni handsome lah, senang. Sadu lain kan, sadu untuk tubuh badan. Yang tu tak masuk tajuk kita. Walaupun semua sahabat bila cerita tentang Rasulullah, sahabat akan sebut bahawa ni segan kalau saya sebut kan, bahawa Nabi SAW dadanya sama dengan perutnya. Dia turun macam tu lah. Kita hari ni sekali dengan saya turun betul-betul dia naik tu. Nabi sampai wafat, dada Nabi turun ke bawah macam tu, sama, sawi sadar, maksudnya tegak sampai umur 63. Subhanallah. Jadi yang pertama sekali, keseluruhan 315 orang Rasul semua tampan.
Semuanya tampan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, tengok Nabi SAW melalui hadis, kita juga akan melihat bahawa sahabat juga sebut Rasulullah SAW bahawa kami tidak pernah melihat yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Kami tak pernah melihat yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Semua dapat ke Nabi, no? Yang paling banyak solat pun Nabi, yang paling banyak senyum pun Nabi, yang paling banyak sedekah pun Nabi, yang paling tampan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan. Maka ulama sebut kita orang biasa ni 100 orang adalah seorang handsome. Cuba tengok ni, kan semua. Kali ni saya lah, kan semua. Kan? Jadi Allah Taala pilih seorang, kan? Maka para rasul ni diciptakan kaca, bukan saja-saja, tetapi sebagai salah satu daripada cara, salah satu tuan, bukan sebab utama, salah satu cara untuk menarik minat orang lain dengan Islam, no? Bahkan Rasulullah SAW bila dia sikat rambut, Nabi sikat, dia belah tengah. Di akhir-akhir hayat hidup pun Nabi belah tengah. Dan Nabi suka pada benda-benda yang tidak ada arahan daripada Allah, no? Yang tu tak ada arahan. Kalau macam baju warna putih yang paling kerap dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling kerap. Kalau 10 kali Nabi pakai baju, 8 kali putih. Paling Nabi suka adalah warna putih. Yang tu ada dalam sunnah, ada dalam sunnah. Adapun sikat rambut yang sunnahnya, selain daripada nak sikat rambut, bismillah, pasti Nabi buat bismillah. Yang kedua, Nabi akan mula sikat belah kanan, no? Ada dalil bahawa apa saja benda yang boleh buat kanan dan kiri, Nabi akan mula dengan kanan, no? Macam pakai kasut, ada kanan kiri, Nabi mula belah kanan. Sikat rambut ada kanan kiri, maka Nabi akan mula sikat di sebelah kanan. Saya pergi jauh dah tu. Semua saya nak beritahu, di peringkat awal dan di akhir hayat Nabi belah tengah, sama macam orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu yang belah tengah. Kenapa? Kata para ulama, supaya boleh menambat satu sudut kecil, ya, bukan sebab utama. Dari satu sudut kecil boleh menambat hati orang Yahudi, tengok, oi, Rasul akhir zaman sikat macam kita, kan? Maka kemungkinan dari sudut tu, maksudnya Nabi guna semua ruang yang ada untuk menarik orang bukan Islam supaya tertarik dengan Islam. Tapi bukan yang tu yang paling utama, tidak. Sekecil-kecil ruang pun, tuan-tuan, sekecil-kecil ruang yang ada dalam dakwah untuk menarik orang bukan Islam akan digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada wasilah yang paling besar, iaitulah menampilkan akhlak yang baik. Yang tu tunjang paling utama dakwah Nabi, selain daripada hal lain ni, meraihkan itu ini, maka Nabi SAW mempamerkan akhlak yang baik untuk menarik perhatian bukan Islam kepada dakwah Islam. Satu. Yang kedua, Al-Bara' ibn Azib sebut bahawa Rasulullah ni rambut panjang. Nabi rambut panjang. Keadaan selalunya, keadaan Rasulullah ni adalah berambut panjang, dan rambut Rasulullah tidak kerinting dan tidak terlalu lurus. Bila saya mengaji Syama'il ni di Syria, dengan Syekh Umar An-Nashuqati, Dr. Umar An-Nashuqati, ulama hadis di Syria, awal sampai habis lah, ada ijazah, ada sanad pengajian ni.
Saya nak sebut apa tak saat ni, lupa lah. Tengok balik kitab ni, rambut tadi ni, rambut panjang kan. Diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum bahawa rambut Nabi tidak terlalu lurus dan tidak terlalu kerinting. Waktu mengaji di sana dulu ni, tahun pertama awal pengajian saya duduk di hostel di asrama. Tuan, walaupun waktu tu orang Malaysia seorang sahaja di asrama tu lah. Sebab apa? Sebab dia ada peraturan dia kan, keluar pukul berapa, balik tak boleh lebih pukul berapa, lepas tu tak boleh tengok filem apa semua kan, tak boleh tengok TV. Maka saya seorang je, bukan nak kata saya baik, tapi terpaksa korbankan lah benda tu. Tapi dapat banyaklah kelebihan bila duduk seorang ni kan, alhamdulillah lah. Bukan duduk seorang dalam bangunan tu, hak Melayu Malaysia seorang saja, hak lain bangsa lain. Tuan-tuan, bila mengaji Syama'il, belajar Syama'il, Imam Tirmizi himpun hadis-hadis yang cakap tentang Rasulullah ni. Bila disebutkan dalam hadis bahawa rambut Nabi ni tak lurus sangat dan tak rinting sangat. Kita pun balik asrama, kita tengok ada lebih daripada 50 buah negara. Tuan-tuan, muka pelik-pelik lah. Muka pelik-pelik. Hak muka bulat macam jam pun ada. Daripada saya sebut pula, bukan daripada Perak ke Penang ni semua luar negara ni, tuan. No? Dalam asrama tu lebih 50 buah negara, tuan. Kita tengok muka ni pun dah tambah iman dah, sungguh. Kita tengok muka, hak muka Cina tapi hitam. Macam-macam lah, daripada seluruh dunia punya muka. Ada yang hak muka bulat tu daripada Mongolia, dia bulat. Jadi bila baca hadis, dia sebut tidaklah muka Rasulullah itu bulat. Saya pun bayang, oh macam ni, bukan bulat macam ni. Bukan tunjuk kat dia kan, sekali kita duduk pergi kata kat dia, ni bukan muka macam Rasulullah ni. Dia kata awak hang tu tinggi sangat kan. Jadi tak kata, cuba tengok adalah bila sifat-sifat Nabi disebut tu dengan jelas, kita boleh tengok setiap sifat yang disebutkan secara terperinci itu. Bila tengok daripada berpuluh-puluh buah negara, macam Allah tunjuk depan kita, bukan macam ni, bukan macam ni, macam ni. Bila dia cerita bulu dada Nabi macam mana, tuan-tuan, diceritakan bulu dada Nabi macam mana apa semua. Dia turun orak halus, bersambung sampai ke pusat. Nak faham apa? Maka bila mandi kan, takkan pakai baju kot mandi, barang sangat pakai jubah kan. Memang semua buka baju lah. Maka saya pun perhati hak bulu sang tu. Bulu dada dia tentu ya. Ada bulu dada ni merimbun sampai naik ke sini ni. Merimbun ruangan taman. Saya pun tengok, hak ni. Bila dia ceritakan dalam Syamil, cerita bulu dada Nabi ni, dia seimbang di antara kanan dan kiri, kemudian dia bersambung satu orak halus. Cerita bulu dada pula dah. Ini tajuk lain ni. Nak abang kan, subhanallah. Dia bulu tu membentuk satu line yang halus bersambung sampai ke pusat. Dan kebanyakan yang bulu macam tu adalah lelaki-lelaki Syria. Hak tampan lah kan. Baru kita boleh bayang, bukan duk bintang gambar dah. Saya tengok, oh ni bulu dada Nabi SAW. No? Hidung ni tuan-tuan, ada 20-30 jenis hidung. Bila disebutkan hidung Nabi yang mancung dan tajam, di hujungnya tajam, saya perhati, rupanya bukan semua orang Melayu memang tak ada adalah hak tajam. Tak usah perhatilah. Ustaz Khairul kah, siapa kah kan, jadi JK 30 tahun kah, hidung macam tu lah. Hak tajam-tajam ni yang melaksana lah, no? Dan bila hidung yang tajam ni, bila disebut aqnal irnin, disebut dalam bahasa Arab, hidung yang tajam di hujung tu jadi sampai, dia jadi macam nampak cahaya pula, disebabkan tajam tu.
Saya pun mula perhati, dan memang ada, tak semua hidung begitu, memang ada yang betul-betul kacak tuan-tuan, hidung dia tepat, dia tajam tu. Nah, dia bukan besar tuan-tuan, ada hak besar kan, dia besar sampai ke depan tu. Kita duk kata, ui hidung mancung, bukan mancung tu, tu hidung besar. Dia lain tuan-tuan. Bila kita baca disebutkan hidung Nabi ni dia tajam di hujung tu, sehingga kita nampak seperti bercahaya. Kita pun perhati tengok, oh macam ni, subhanallah, subhanallah. Bila disebutkan kening Nabi hampir bersambung tetapi tidak bersambung, hampir bersambung tetapi tidak bersambung. Siapa? Ada orang Melayu lagi ya. Kita tak ada apa hak sama dengan Nabi ni, tapi ada beberapa benda yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, Allah Taala tak saya di situ tiap hari, bukan tiap hari lah, bila mengaji saya balik, saya tengok, saya perhati hak mana yang diceritakan oleh Tok Guru Taksat, ada benda tu yang dihimpunkan kepada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tampan kacak ni, Nabi juga, sahabat dia, antara sifat muka Nabi, sahabat tak ada yang duduk bertengok Nabi tu, tak ada. Mereka suka melihat Rasulullah, sangat suka. Tetapi tak ada sahabat yang perhati sampai tak kalih pun mana dia jadi macam satu haibah untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan para sahabat sangat suka untuk melihat rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada rupa Nabi yang tampan, satu hal lagi yang lain ialah melihat Rasulullah membuatkan sahabat mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok Nabi, para sahabat ingat Allah. Tengok Nabi, sahabat ingat Allah. Maka kesemua sahabat berebut-rebut kalau solat untuk berada pada saf yang pertama di sebelah kanan. Sebab Nabi bila solat, Allahumma antas salam wa minkas salam, Nabi akan beralik di sebelah kanan, dan kadang-kala Nabi menghadap keseluruhan badan dia, menghadap ke makmum, dan yang selalunya Nabi ke belah kanan lah begitu. Maka sahabat yang duduk belah kanan semuanya akan melihat Rasulullah. Mereka suka untuk tengok Nabi, dan mereka merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira kalau Nabi hantar keluar saja, keluar pergi mana-mana, jadi wakil ke apa ke, teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat dalam satu kisah, nama Hisham ibn Al-As, sahabat Nabi. Kisah ni disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dan Imam Ibn Kathir sebut isnaduhu jayyid wa rijaluhu thiqat. Sanad hadis ni A, dan perawi-perawi dia semuanya thiqah. Tapi pelik cerita ni, iaitu dua orang sahabat, Hisham dan juga seorang lagi tak disebutkan nama, diutuskan untuk pergi berjumpa dengan Maharaja Rum. Maharaja Rum yang waktu tu merupakan dua kuasa besar dunia, dua tertinggi waktu tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebut hari ni dunia moden, dua tertinggi kita kata Amerika dengan Rusia lah, paling empat kan. Ketika Rasulullah menjadi Perdana Menteri Madinah, dua kuasa besar dunia ketika itu adalah Rom dan Parsi. Rom dan Parsi. Kedua-dua ini dikalahkan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau tuan-tuan nak dengar cerita dia, suruh Ustaz Fitri buat tajuk tu, panggil mana-mana Ustaz kan. Bagaimana mereka dikalahkan pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ni zaman keemasan Khulafa' Rashidun. Zaman emas Khulafa' Rashidun ialah pada zaman Umar bin Al-Khattab. Jadi
waktu hantar ni bukan zaman Sayyidina Umar, sama ada zaman Rasulullah atau pada zaman Abu Bakar peristiwa ni. Dua sahabat ni pun pi, nak cerita panjang ke pendek? Kan, dua sahabat ni pun pi, kemudian jumpa menteri besar dia dulu, no? Maharaja Rom ni dia ada menteri dia banyak lah, dia mata-mata tempat, dia punya gubernur dia maharaja, dia ada gubernur dia banyak. Jumpa gubernur dia di Syria, di Dimashq, Damsyik tu, di Dimashq. Jumpa, berunding apa semua, ni saya pendekkan lah tu, no? Berunding apa, kemudian akhirnya dapat berjumpa dengan maharaja pertama, Maharaja Rom, hak nombor 1 punya. Maka mereka ni pun pi. Bila jumpa dengan Maharaja Rom yang pertama ni, maharaja ni pun soal jawab lah, sebab ada penterjemah di situ yang fasih bahasa Arab, soal jawab. Kamu solat macam mana, kamu puasa macam mana, kamu soal jawab bang apa semua. Dan kedua-dua sahabat ini pergi untuk berjumpa dengan salah satu daripada kuasa besar dunia ini, adalah untuk menyebarkan Islam, bukan nak jual minyak kelapa sawit, bukan nak pergi cari projek, tuan. Subhanallah. Tengok pemerintahan dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa yang Nabi sebut. Apabila Nabi sebut kepada kita untuk kita mengajak orang lain kepada Allah dan Islam, Rasulullah sendiri dengan berani, Abu Bakar sendiri dengan berani, Sayyidina Umar juga dengan berani berdakwah kepada maharaja-maharaja, presiden-presiden dunia ketika itu, untuk mereka memeluk Islam kalau nak selamat. Padahal tentera Madinah ketika itu, tentera Madinah waktu itu tidak melebihi 100,000 orang tentera Madinah, no? Rom kalau dia arah tentera cawangan saja boleh turun 300,000 orang, 400,000 orang. Ada kisah dia. Saya ambil angka tu bukan saja-saja angka tu. Rom, maharaja dia, kalau dia arahkan gubernur dia, gubernur mana-mana, gubernur ni macam menteri besar lah, dia arahkan gubernur sekian, buat turun, pergi serang sekian, 400,000 turun. Bukan yang pusat lagi tu baru tentera yang punya ramai. Tapi berani Rasulullah, berani Abu Bakar, hantar surat, hantar wakil lagi, bawa surat, pi sebut kepada mereka, kami pesuruh kepada Rasulullah, utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kalian kepada Islam. Kemudian tak habis hari itu, Maharaja Rom bagi satu rumah, homestay lah kot. Takkan homestay, no? Maharaja Rom kan. Sahabat Hisham ni kata rumah cantik, rumah mewah, bagi kat mereka untuk duduk selama beberapa hari. Dan ada satu malam mereka pun dipanggil, tuan-tuan, kisah ni dipanggil untuk pergi ke satu tempat bangunan lah. Maharaja ni sendiri, tuan-tuan tengok dia punya apa khazanah negara dia yang dia nak tunjuk. Masuk ke dalam bangunan yang besar tu, maka ada banyak kotak-kotak yang dikunci dengan rapi. Kotak lah, kotak. Maka Maharaja Rom pun bawa pergi dekat, dia pun buka kotak yang pertama, buka kotak tu, dikunci khazanah negara tu dalam tu. Kemudian dibuka, diambil satu bekas sutra, kemudian dibuka, bekas tu ada muka orang, leher dia panjang, kemudian dia tidak ada jambang orang tadi ni, kacak. Maharaja Rom pun tanya, ata'rifuna man hadha, kalian kenal ke siapa ni? Sahabat dia orang tadi kita tak tahu. Dia pun sebut, ni Nabi Adam alaihissalam. Gambar. Cerita ni cukup pelik, main mana gambar zaman tu kan, cukup pelik. Tapi cerita ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir lah kan, dan dia kata sanad dia jayyid kan, bukan dhaif, bukan ni. Nabi Adam, dan Nabi Adam tuan-tuan, setakat yang saya tahu, satu-satunya Rasul yang tidak berjambang macam orang Melayu.
Ni orang panggil janggut tau. Ajak orang pula. Jambang ni hak ni. Dia panggil lihyah dalam bahasa Arab. Yang ni dia panggil kausajun. Kausaj asy-sya'rul ladzi yanbutu tahta adh-dhiqni. Rambut yang tumbuh di bawah ni. Waktu saya duduk asrama dulu ni, asrama hak ada 5-60 buah negara dunia tu, saya tengok dalam dunia ni yang negara bangsa manusia yang tak ada jambang ni hanyalah Jepun, China, Korea dengan Melayu. Jepun, China, Korea yang sepek-sepek ni kan. Lepas tu Melayu. Kita tak ada jambang. Dan bila baca hadis Nabi Adam AS tidak ada jambang. Dan penduduk syurga kesemuanya akan diubah bentuk tubuh dan juga rupa kita mengikut Nabi Adam AS, iaitu tinggi kita dalam syurga 60 hasta seperti tinggi Nabi Adam, dan muka kita tak ada jambang seperti Nabi Adam AS. Tak ada ni, kosong. Kemudian dia Maharaja Rom ni, dia yang pegang sendiri kunci tu. Kemudian dia pun pergi kepada kotak yang kedua, dia pun buka, dia pun buat keluar satu gambar. Banyaklah ciri-ciri yang disebutkan, saya tak ingat dah hadis tu. Antara ciri yang disebut ialah mempunyai jambang yang cantik, jambang yang indah. Macam mana jambang yang elok? Entah nak bayang macam mana kan? Jadi saya balik asrama, saya perhati tuan, tak semua jambang elok tuan, bukan semua jambang elok. Jambang yang cantik ni dia macam mahkota kat orang lelaki tu. Dia cantik, dia tak naik merata macam tu. Dia tak pi kanan kiri depan belakang ni, dia semua lurus macam tu. Subhanallah. Bila saya perhati kan, dan kebanyakannya juga adalah orang Syria juga kan. Bang Salim pun ada juga, orang Syria pun banyaklah kan. Dia jambang tu elok. Bila baca hadis yang menyebutkan tentang jambang yang elok ni, kita boleh faham lah, sebab kita pernah tengok kan. Maka dia pun sebut yang tu Nabi Nuh AS. Kemudian buat keluar gambar yang ketiga, gambar duduk dalam bekas baldu ke bekas sutra tu, buka ada gambar tunjuk. Gambar yang ketiga, gambar Nabi Ibrahim AS. Kemudian dia berjalan jauh. Maharaja Rom ni dia berjalan di kotak jauh sikit, dia pun buka. Ini cerita Rasulullah ni kan. Bila dia berjalan jauh sikit, ujung sekali dia pun buka. Dia ambil kotak tu warna putih, cantik lah. Ada kotak hitam, ada Rasul kotak hitam, ada Rasul kotak putih. Ada kotak putih, sutra tu dia pun buka. Dia buka, dia tunjuk, ta'rifuna man hadha. Bila tunjuk je gambar tu, dua-dua sahabat teriak, bakaina. Dua-dua teriak sahabat. Muka Nabi ni tengok waktu bila pun teriak, kita akan menangis. Dia jadi hibah, dia je main. Tengoklah, kalau tengok kan, kalau Allah muliakan dalam mimpi pun, bila kita tengok tu tak boleh cakap dah. Dia tak boleh cakap dah. Kalau duduk jarak jauh tak berapa sangat kan. Ada orang kali pertama tu nampak jarak jauh kan, orang sebut tu Rasulullah. Tengok pada jauh tak rasa apa sangat kan. Tapi kalau duduk depan, dia tak boleh keluar perkataan lah. Dia tengok, dia teriak kan. Wallahu a'lam. Yang tu daripada apa. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum, bila buka apa nama ni kotak tu tunjuk, bakaina, kata Hisham, kami pun menangis. Innahu Rasulullah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada duduk tu, Maharaja Rom tu waktu buka tu dia duduk. Bila dia kata Muhammadur Rasulullah, dia pun berdiri, dia kata Muhammad. Dia kata yang ni ke Muhammad? Betul ke yang ni Muhammad? Dia kata ya, inilah Nabi kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata benarnya kotak duduk untuk aku lihat apa reaksi kalian. Nak bagi tahunya para sahabat,
radhiyallahu anhum, bukan kita kenal pun tuan. Sahabat nama Hisham tu bukan kita kenal pun, tapi kesemua mereka menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekecil-kecil sahabat, kesemua mereka menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nak duduk dalam syurga satu negeri dengan Rasulullah, nama negeri itu adalah Jannatul Firdaus. Syurga dia bertingkat-tingkat. Jarak daripada satu tingkat nak pergi ke tingkat seterusnya, Nabi kata seperti mana jarak daripada bumi pergi ke langit. Orang hak duduk syurga bawah tuan-tuan, syurga Aden, Jannatul Ma'wa kan, yang syurga-syurga lain ni, hak duduk bawah ni, mereka melihat syurga-syurga yang di atas mereka seperti mana seorang yang duduk di bumi dan melihat kerdipan-kerdipan bintang. Tengok macam tu lah. Jauh. Dia punya beza dia jauh. Setiap syurga beza dia jauh. Kalau nak boleh tengok Rasulullah hari-hari, kalau nak boleh bersembang dengan para Nabi setiap hari, mesti kena Jannatul Firdaus. Sebab tu Nabi kata, kalau minta syurga, Nabi kata minta Al-Firdaus Al-A'la. Nabi kata kalau minta syurga, minta Al-Firdaus Al-A'la, minta Firdaus yang tertinggi. Sebab dia adalah tempat tinggal para Nabi dan Rasul dan orang-orang yang terpilih. Orang terpilih. Jadi Rasulullah SAW rambutnya tidak kerinting seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh rambut dia kerinting. Nabi Nuh rambut dia kerinting. Ja'dun qatar dalam bahasa Arab. Ja'dun qatar, rambut yang kerinting. Nabi Muhammad tidak kerinting begitu dan tidaklah terlalu lurus seperti rambut Isa ibn Maryam alaihi salam. Lurus. Nabi Isa pun rambut panjang sampai bau juga, tapi dia lurus. Nabi ni kalau turun dia naik sikit, tapi bukan naik melengkui macam tu. Dia turun sampai sini tapi dia naik sikit. Segak lah kan dia tengok orang panjang, orang handsome kan, dia panjang tu, dia naik sikit. Dan Nabi kata para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina'. Nabi membanyakkan memakai satu lapis kain sebelum Nabi memakai kepiah dan juga surban. Nabi akan pakai satu lapis kain. Sebab apa? Ada banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya ialah bila rambut panjang kemudian tuan-tuan tak buh minyak, elok ada rambut tu. Memang rambut tu tak elok. Rambut panjang kemudian tak rajin jaga dan tak buh minyak, dia nampak lagi huduh orang tu. Mengerikan. Dia akan nampak mengerikan lah kan. Maka Rasulullah yaddahinu ra'sahu bizait. Maka Nabi selalu letakkan minyak, walaupun bukan setiap hari. Sebab minyak ni, minyak zaitun yang Nabi guna, minyak zaitun dah lah, minyak zaitun. Jangan ambil hak tak ori pula. Ambil hak ori, insya-Allah dia menghitamkan rambut. Maka Nabi kadang-kala Nabi meminyakkan rambut dia 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nabi akan, sebab kesan dia tu lama bila dia minyakkan kan. Nabi akan minyakkan rambut dia dan Nabi selalu menyikatkan rambut dia. Bila rambut panjang kemudian diminyakkan dengan minyak zaitun, jadi kepiah jadi apa tuan? Jadi bertang lah. Bersih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan letak qina', disebutkan qina' iaitu selapis kain. Nabi letak dulu, baru Nabi pakai serban dia. Bersih tak serban Nabi? Bersih. Nabi letak dulu kain. Sahabat sebut kana yukthirul qina'. Nabi mesti letakkan qina' dulu, lapisan kain tu dulu sebelum pakai serban. Kalau buh minyak, sikat serban terus, jadi apa serban? Hitam Bersih Rasulullah, kata para sahabat, bersih Rasulullah. Nabi akan ambil satu kain, Nabi buh di atas kepala, Nabi ikat. Lepas tu baru ambil serban, Nabi buh. Setiap kali buang serban tu, maka serban tu sentiasa bersih. Serban tu sentiasa bersih. Sallallahu alaihi wasallam.
Jadi habis hadis tadi ni. Dan kemudian yang seterusnya hadis sahih juga daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib, saya tak baca semua sebab tajuk dia muka upaparah Rasulullah. Dalam hadis ni satu perkataan tentang kepala Nabi ni, iaitulah Sayyidina Ali sebut dakhmur ra'si, Nabi mempunyai kepala yang besar. Macam pelik ya kan? Macam mana tu? Sebab tu tak boleh baca sendiri. Jangan jadi Wahabi baca hadis sendiri. Dia suruh apa nama ni, kata kat Wahabi pula. Happy siapa suruh panggil saya? Ni tak ada Wahabi. Tak ada. Tuan-tuan sekalian, jangan baca sendiri. Hadis sangat memerlukan kepada kefahaman ulama. Tuan-tuan baca dalam ni, Sayyidina Ali sebut 1, 2, 3, 4 ciri Nabi. Kemudian Sayyidina Ali sebut dakhmur ra'si, kepala Nabi besar. Tak uduhkah? Ulama pun hurai, kepala Rasulullah itu besar sesuai dengan tubuh badan Nabi yang tinggi. Walaupun Nabi tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah, Nabi itu sederhana orang Arab. Sederhana orang Arab bukan sederhana Melayu. Sederhana Melayu tinggi lain, sederhana Melayu lain tuan-tuan. Sederhana Melayu inilah kan sederhana Arab. Yang tinggi di kalangan orang Arab seperti Sayyidina Umar, tu tinggi di kalangan orang Arab, yang tu tinggi. Kalau Sayyidina Umar ni, kalau dia naik kuda, dia boleh pijak dua-dua kaki dia tu ke tanah. Disebutlah tentang fizikal Sayyidina Umar, disebutkan dia naik kuda, dia boleh pijak dua-dua tu di tanah. Dia pernah beli kuda, dia beli dia naik, patah tulang belakang kuda. Ada ni antara buku yang saya karang, insya-Allah terbit tahun depan, ialah tentang Sayyidina Umar. Saya menarik Sayyidina Umar ni, banyak kisah dia, terlampau banyak. Dia zaman keemasan Khulafa' Rasyidun. Dia khalifah, dia beli kuda, patah tulang belakang kuda punya besar. Cerita Sayyidina Umar pula dah, memang tak habis dah, tak tahu dah. Bila patah tu, dia nak pergi hantar balik. Dia kata ni, bagi ni apa kuda ni? Maka penjual tu kata, hang ambil elok, ya Amirul Mukminin, tadi kamu ambil dalam kuda dalam keadaan elok. Sayyidina Umar kata tak mau. Kan? Panjanglah cerita dia, tu tak payah. Kemudian Rasulullah SAW tak tinggi macam tu dan tidak terlalu rendah seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni, kalau dia sarung kasut slipper Rasulullah, Ibnu Mas'ud ni jaga slipper Nabi. Nabi masuk Masjid Nabawi, dia akan ambil, dia sarung belah ni, dia sarung belah ni. Bila dia sarung slipper Nabi, penuh siku dia. Rendah lah Ibnu Mas'ud. Tunjuk kat orang kan, dia tu apa dia? Takkan nak sebut saya apa kan? Rendah. Ibnu Mas'ud ni sangat rendah. Nah, maka ni kita nak faham ni, Rasulullah ni sederhana. Kana rajulan marbu'ah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sederhana. Kaki Nabi lebih kurang panjang 22 cm. Saiz berapa tu kasut? 22 cm. Tak faham juga makam Nabi Ibrahim. Nampak tak faham ke? Kan, tuan-tuan yang dah pergi umrah, tengok tapak kaki Nabi Ibrahim waktu nak bina Kaabah tu. Nabi Ibrahim pijak batu ketui besar ni. Dia pijak tenggelam batu keras tu. Mukjizat dia, tenggelam sebelah ajalah. Dia pijak tu tenggelam. Maka tapak tu lah yang ada sampai hari ni. Dulu dia tak buh kaca, setiap orang lalu biasa orang dia buat tu. Setiap kali lalu pakai dia pegang tu. Lama-lama dia terhakis, tinggal sikit tapak tu. Tuan-tuan, tapak itu kata para sahabat, tapak kaki Nabi Ibrahim tu sama 100% macam tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang dia sama, lebar dia sama. Depa pun pi tengok ukur, lebih kurang panjang dia 22 cm, lebar dia 11 cm. Besar lah tuan-tuan, Nabi tinggi lah.
No, bukan sederhana Melayu maksudnya 22 cm, pembaris 15. Lebih kurang panjang. Maksudnya tubuh Nabi itu orang kata tinggilah. Maksudnya para ulama bagi tahu dakhmur ra'si, kepala Rasulullah besar tu sesuai dengan tubuhnya. Tuan-tuan tengoklah Allah Taala cipta, no? 90%, 95% kita ni Allah Taala cipta sama besar sesuai dengan badan. Kepala kita sesuai dengan badan. Ada beberapa orang aja, setengah-setengah orang dan buat macam mana besar kepala dia. Badan kecil lah. Kan sebahagian orang tu pun jarang-jarang berlaku. Maka dakhmur ra'si yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib ni sesuai dengan tubuh badan Rasulullah, dan para ulama lain sebut itu menunjukkan kepada kecerdikan dan kekuatan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Nabi dapat wahyu dan Nabi tak boleh lupa sebab yang tu syariat. Tuan-tuan bayang macam mana? Nabi dapat wahyu 23 tahun, wahyu duk turun sikit-sikit, bukan dia turun seketul Quran turun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun turun sikit-sikit. Kalau Nabi lupa macam mana? Maka Rasulullah tak lupa kekuatan akal Nabi SAW. Sebab tu kepala Nabi pun dia besar sesuai dengan tubuh dia. Ni ulama sebut, bukan huraian saya. Bukan huraian saya, disebutkan oleh para ulama. Dan begitu juga nampak kepada keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Mereka mendengar satu suara yang kuat satu ketika. Dengar satu suara, kan, bila dengar satu suara yang kuat ni orang takutlah nak pi. Takut nak pi. Sahabat baru duk tanya, benda apa? Baru duk sembang-sembang tanya. Kita pi tengok apa? Kan, pakat duk sebut, nak pergi tengok ada apa di situ, pakat duk bincang. Lah kali baru berani dia kata pilah 4-5 orang pi sana. Nabi duduk sana dah seorang dia. Nabi dah ada di sana dah seorang-seorang. Berani Rasulullah. Itu sudut berani Nabi lah. Itu sudut berani. Kemudian rambut Nabi telah pun kita sebutkan. Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam. Hak ni macam orang Melayu lah. Alhamdulillah ada juga. Jarang orang Melayu mata biru no. Kalau ada tu perak lah tu. Kan ada tu hak dia beli kontak lain di pasar malam lah, ataupun dia beli tang mana-mana. Bahaya tuan lah. Berbanggalah kita, Allah SWT ciptakan rambut kita sama hitam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak semua orang dalam dunia ni rambut hitam, no? Perang macam-macam lah rambut kan. Dan juga Nabi SAW juga kedua-dua biji matanya adalah berwarna hitam. Kemudian dahi Nabi luas seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Hasan ibn Ali ketika bertanya kepada bapa saudaranya Hindun ibn Abi Halah. Hasan ibn Ali ni sepupu dah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pi tanya, walaupun dia sempat hidup, cucu Nabi Hasan dan Husain sempat untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, cucu tapi mencintai juga Rasulullah. Jumpa dengan sahabat-sahabat yang senior ni tanya, bahkan berlumba-lumba Hasan dan Husain untuk yang paling banyak mengamalkan sunnah Tok Wan mereka dan juga sunnah Rasul mereka juga, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pi tanya, kawan ni pi tanya dia ni, hak ni pi tanya dia ni. Sayyidina Hasan bin Ali satu hari pergi bertanya dengan Hindun ibn Abi Halah, lelaki. Bukan Hindun yang isteri Abu Sufyan tu. Hak ni Hindun lain, Hindun ibn Abi Halah. Maka dia cerita panjang. Hindun ibn Abi Halah ni ceritakan kepada Hasan ibn Ali tentang rupa bentuk Nabi SAW, iaitu yang saya baca ni hak poin di rupa paras sajalah. Yang lain dah disebutkan, antaranya yang belum lagi kita sembang malam ni, iaitulah Nabi SAW mempunyai dahi yang luas. Dahi yang luas. Itu juga
menunjukkan kepada kecerdikan Nabi. Kemudian kata Hindun ibn Abi Halah, azajjal hawajib sawabigha fi ghairi qarnin, alisnya panjang melengkung bagaikan dua busur panah yang terpisah. Ni kening Nabi hampir tercantum, hampir, dia tidak bercantum. Di antara kedua-dua kening Nabi ada urat yang kelihatan merah ketika sedang marah. Rasulullah payah marah. Bila Nabi marah, semua sahabat akan diam dan semua sahabat akan tahu Nabi marah. Bila Nabi marah, semua sahabat akan diam dan semua sahabat tahu Nabi marah. Kaedah yang enggak? Kaedah. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan marah kecuali apabila agama ini dipermain-mainkan, kecuali apabila agama ini dicabar, kecuali apabila agama ini dihina-hinakan. Nabi marah. Oh, Nabi marah. Dan sahabat tahu Nabi marah sebab Nabi tak pernah marah. Nabi jarang marah. Nah, dalam apa nama ni, dalam hadis ada seorang ulama himpunkan 120 tempat sedih dan gembira Rasulullah. Nabi senyum sampai nampak gigi, Nabi senyum, dan tempat-tempat yang Nabi marah lah. Nah, antaranya bila mereka gunakan Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid ke Zaid bin Harithah, salah seorang lah. Mereka tak cerita jadi panjang pula. Macam ni lah, ada satu orang perempuan tu, dia buat kesalahan, kemudian nak dijatuhkan hukuman potong tangan. Orang tak pergi jumpa Rasulullah untuk minta korang hukuman potong tangan tu. Mereka pergi jumpa orang yang Nabi sayang. Tu cerita dia. Usamah ke Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah. Salah. Zaid bin Harithah tu ayah, Usamah bin Zaid anak. Dua-dua orang ni tuan-tuan lebih disayangi oleh Rasulullah daripada Sayyidina Umar. Daripada Sayyidina Umar. Benda tu disebutkan. Bila Abdullah bin Umar sebut ke ayah dia, tengok Nabi sayang mereka tu kan, maka Sayyidina Umar pun memang sebut bahawa mereka itu lebih disayangi oleh Rasulullah SAW. Jadi orang guna mereka lah, Zaid bin Harithah. Maksudnya, wahai Zaid ataupun Usamah lah, salah seorang, boleh tak pergi cakap kat Rasulullah. Maka waktu tu Sayyidina Zaid ataupun Sayyidina Usamah waktu tu berat. Akhirnya dia pun beranikan pergi cakap kepada Nabi SAW. Habis dia cakap, sebelum Nabi bagi jawapan, muka Nabi dah merah. Bila muka Nabi merah, naik urat marah. Di muka Nabi ni ada satu urat marah. Urat marah tu duduk di antara dua kening ni. Ketika Nabi marah, urat tu kan naik macam ni, dia naik ke atas. Oh, lagi handsome, lagi marah, lagi kacak. Dia lagi marah, dia naik. Ada orang kan, lagi dia marah, lagi kacak kan. Dia naik dengan urat apa semua pula. Muka Nabi kemerah-merahan, naik urat marah tu. Maka sahabat tahu Nabi sedang marah. Dan Nabi hanya marah kerana Allah dan kerana Islam. Kalau Nabi marah, itu keadaan Rasulullah SAW. Hidung Rasulullah mancung, di hidungnya ada cahaya yang memancar sehingga orang yang tidak melihatnya betul-betul akan menyangka hidung Rasulullah lebih mancung daripada yang sebenarnya. Yang tu kita dah sebutkan sebentar tadi. Kemudian Nabi ini dari segi keadaan, daripada muka Nabi, apabila orang panggil Nabi ya Rasulullah ke belakang, maka Nabi tak kalih macam tu. Nabi akan kalih seluruh tubuhnya. Tuan-tuan, hak ni saya pun tak buat, semua kita tak buat. Siapa pun yang panggil Rasulullah, termasuk kanak-kanak dan hamba, abdi, ya Rasulullah, kok ni panggil ya Rasulullah, minta macam tu. Buat tu kita. Buat apa? Kalih pun tak. Apa dia? Kan? Orang panggil apa dia? Duk tani. Sifat Rasulullah dia akan kalih
seluruh tubuhnya masuk muka. Lepas tu dia cakap ya Allah. Satu sifat tu dah satu masjid tak buat. Satu sifat tu saja termasuk hak cakap ni kita tak buat. Begitu tinggi akhlak Nabi, begitu tinggi. Siapa pun panggil Nabi, idza iltafata jami'an, the whole body. Nabi akan kalih keseluruhan tubuh dia. Maka sebut sahabat radhiyallahu anhum, kata Sayyidina Hasan ibn Ali ni, masih lagi hadis yang sama, apabila tidak bercakap, Nabi lebih banyak memandang bumi daripada memandang langit. Kalau duduk tengok sini apa dia kata? Berangan lah. Duduk berangan kan, duduk tengok. Apabila tidak bercakap dan tidak berbincang dengan orang, jullu nazarihi ilal ard, kata para sahabat, Nabi akan membanyakkan tengok bawah dalam keadaan berfikir. Kebanyakan pandangan Nabi adalah ke bawah. Wa jullu nazarihi al-mulahadhah. Bila Nabi tengok ni, Nabi berfikir. Sahabat tengok termenung kosong dengan berfikir, memang beza tuan. Cikgu lagi dia tahu hak ngajak di kelas. Dia cukup tahu ni saya tengok, saya cikgu tuan. Kan? Hak tengok muka saya tapi duduk di rumah lah. Duduk makan nasi lah di rumah, kita boleh tahu. Dengan renungan yang berfikir lain tuan. Maka jawab kata para sahabat, apabila Nabi tidak bercakap, Nabi akan banyak tengok ke bawah, dan Nabi banyak mulahadhah, Nabi banyak berfikir. Sebab orang yang kerja urusan dia banyak, maka dia memerlukan masa untuk berfikir, Jadi begitulah muka Nabi, keadaan Nabi di muka dia, mata Nabi hitam, kening Nabi yang hampir bersambung, mulut Nabi yang besar, dhali'ul fami, bukan bibir tebal tuan, lain bibir tebal lain, mulut besar lain, sesuai dengan rupa Nabi, tetapi bukan bibir tebal. Disebut dhali'ul fami. Sahabat tanya apa itu tabi'in tanya apa itu dhali'ul fami, maka seorang yang lain jawab wasi'ul fam, mulut Nabi, mulut Rasulullah yang besar. Dan muka Rasulullah SAW bercahaya. Yang ni semua orang tahulah, muka Nabi bercahaya, nur. Ni hak duk kata nur Muhammad ni kan, perbahasan nur Muhammad ni macam-macam. Cahaya daripada Nabi Muhammad, nuru Muhammadin, cahaya Muhammad, mudhaf ilaih. Dia panggil dalam bahasa Arab idhafah haqiqiyah. Idhafah haqiqiyah imma bimakna min aw li aw fi. Nur Muhammadin, nur li Muhammad, cahaya kepada Muhammad. Siapa dia yang nak bangkang bahawa muka Nabi bercahaya? Kalau dalam Quran disebutkan nur, itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir sebut sebahagian tempat dalam Quran yang disebutkan nur, merujuk nur, cahaya itu merujuk kepada Nabi SAW. Allah ibarat dengan nur. Dalam hadis pula ada berpuluh-puluh hadis bahawasanya Rasulullah itu seperti bulan yang mengambang. Seperti bulan yang mengambang. Tuan-tuan tahu dari segi apa? Wajhus syabah dia. Yang mengaji balaghah kan? Musyabbah bih. Wajhus syabah. Sudut apa nak disamakan tu? Dari sudut apa? Kata para sahabat, Jabir ibn Samurah, satu hari dia berjalan tengah malam, bulan mengambang. Kemudian nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Samurah jalan pada satu malam, bulan mengambang, tengah berjalan terserempak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rambut dia. Lepas tu Nabi pakai baju yang kemerah-merahan. Baju yang kemerah-merahan, bukanlah merah semua, kemerah-merahan. Maka Jabir bila tersempak dengan Nabi, dia tengok muka Nabi, dia renung, lepas tu dia tengok atas. Subhanallah. Pasal apa? Kerana bulan bila dia mengambang ada cahaya tak tuan-tuan? Ada cahaya. Dia keluar cahaya. Bulan bila mengambang cerah ni tuan-tuan, tapi bukan cerah macam siang. Tapi cerah, dia bukan gelap gelita, dia lain. Dia cerah bulan sebab dia keluar cahaya. Maka kata Jabir ibn Samurah, ketika aku keluar malam tu, bulan sedang mengambang, aku tersempak dengan Nabi,
dengan pakaian dia sedikit kemerahan apa semua, maka aku pun tengok bulan, aku tengok muka Nabi, aku tengok bulan, aku tengok muka Nabi. Demi Allah, falahu wa indi ahsanu minal qamar. Demi Allah, wajah Rasulullah ketika itu lebih indah dari bulan purnama itu. Tuan-tuan, bercahaya bukan sebab putih. Memang kulit Nabi putih kemerah-merahan. Kulit pun ada 7-8 jenis kulit. Subhanallah, nah. Kulit ada 7-8 jenis kulit. Hak sawah matang, ada kulit putih tapi putih mayat. Elok tak? Elok. Bukan kita nak hina ciptaan Tuhan, tapi tiap-tiap orang ni, bangsa ni orang tak nak bagilah kan. Ada kulit, bila saya baca sebut Nabi ni putih, dia macam ada selapis merah, bukan merah bintik-bintik. Ada bangsa Allah cipta dia putih dan kebintik-bintikkan. Ada bangsa putih macam putih mayat. Orang Korea lah banyak, Jepun, putih macam mayat ni. Kalau dia main dengan orang panas pun dia akan pakai topi besar tu, tak mau kena cahaya matahari. Bukan, kita tengok tu bukan elok pun. Kulit dia putih yang dah macam mayat hidup kan. Putih kemerah-merahan ni macam orang Iran, macam orang Syria. Yang saya nampak dua saja, Iran, Syria dan Turki kan. Dan Turki dia putih, dia ada macam selapis merah pula. Begitulah rupa paras Nabi SAW. Cahaya yang keluar tu bukan daripada putih saja, tetapi wajah Nabi itu bercahaya. Bahkan yang bercahaya itu bukanlah wajah Rasulullah saja, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang bercahaya itu adalah keseluruhan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua cahaya. Bila dia tengok Jabir bin Samurah, dan tak terkenal pun sahabat ni, tetapi setiap sahabat ini bila cerita tentang muka Nabi, dia akan sebut seperti bulan purnama. Dari segi apa? Dari segi memancarkan cahaya. Bukan muka kosong macam kita lah, dipancar cahaya. Punya indah tak tahulah tuan-tuan. Al-Bara' ibn Azib pun macam tu juga. Bila orang tanya kepada sahabat Nabi nama Bara' ibn Azib, adakah muka Rasulullah ni seperti pedang? Dia berkilat macam pedang, dia bersinar seperti pedang. Maka jawab Bara', la bal mithlal qamar. Tidak, tetapi muka Nabi seperti bulan mengambang. Nampak tuan? Bila sahabat ni sahabat lain ni, bila cerita tentang rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, saya rasa tak ada dah, yang tu sahaja. Yang terakhir sekali ialah rambut Nabi sehinggalah Nabi berumur 63, di rambut Nabi hanya ada sedikit uban sahaja. Ada sahabat sebut sedikit uban, ada sahabat sebut tak lebih 30 helai uban, ada sahabat sebut beberapa puluh uban. Sayyidina Anas ibn Malik yang duduk dengan Nabi 10 tahun, dia kata aku kira uban di kepala dan di jambang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 14 helai sahaja. Hak ni yang paling hebat lah. Hak lain tu sebut nak dekat-dekat dah, ada berapa puluh, ada tak lebih sekian, macam itulah kan. Sekata Sayyidina Anas, ma'adattu fi ra'si Rasulillah wa lihyatihi illa arba'ashrata sya'ratan bayda kan. Dan aku mendapati hanya ada 14 helai saja yang berwarna putih. Maksudnya tuan-tuan, sampai umur 63 kekal tampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hitam. Ni jambang-jambang ni semua hitam. Betul tak? Tu hak mana hak selama ni hak mimpi jumpa Nabi rambut putih kan. Panjang-panjang dah tapi putih semua. Bukan dia. Memang bukan dia. Sebab tu kena baca Syama'il. Kena tengok Syama'il. Gigi Nabi pun dia tak rapat sangat dan dia tak jarang sangat. Dia bila Nabi cakap tu macam keluar cahaya sikit kat celah-celah tu, tapi bukannya jarang. Ni kat celah-celah ni. Dia Nabi cakap. Bukan keluar torchlight. Keluar macam cahaya sikit-sikit ni kat gigi dia. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan,
yang dirahmati Allah SWT sekalian, kata para sahabat, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Harith, aku tak pernah jumpa satu orang pun yang lebih banyak senyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengoklah orang hari ni, banyak memasamkan muka ke banyak senyum? Kalau nak senyum ni kat siapa? Kalau nak senyum ni selalunya orang bawah dia nak senyum kat orang atas. Sebab orang atas tu nak bagi markah akhir tahun nanti. Sebab orang atas tu nak, yang boleh bagi tahu dia ni nak pindah ke mana, nak pindah ke mana. Senyum. Senyum yang ada, yang mengharapkan imbuhan. Tetapi apabila manusia yang paling Allah sayang, yang tak perlu kepada siapa pun di bawah dia, Nabi Muhammad, tiba-tiba dialah yang paling banyak senyum di kalangan para sahabat. Sahabat kata tak ada. Yang paling banyak senyum di kalangan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jarir, semenjak aku masuk Islam, tak pernah lagi aku bertemu dengan Rasulullah kecuali Nabi akan senyum kepada aku, illa tabassam. Subhanallah. Nah, kecuali Nabi membanyakkan, kecuali Nabi menghadiahkan senyuman, kata Jarir kepada aku. Maka begitulah rupa paras Nabi SAW. Sudahlah mulia, tampan pula. Sudahlah tampan, berakhlak baik pula. Sudahlah berakhlak baik, disayangi Allah pula. Sudahlah disayangi Allah, pahalanya banyak pula. Sudahlah pahala banyak. Semua orang sayang Nabi SAW. Jadi saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Soalan? Saya ada dengar ada orang tanya, hang semayang ikut siapa? Ikut Rasulullah. Katanya semayang hang tak sah sebab kita tak pernah lihat Nabi dan bersama Nabi. Katanya yang betul kita semayang ikut ulama-ulama, tuan-tuan guru yang kita belajar. Apa pendapat ustaz mengenai soalan tersebut? Kita semayang ikut Rasulullah lah. Entah no? Al-Imam Syafi'i, bila orang tengok dia semayang, ni imam mazhab kita ni, fiqh kita semua daripada dia. Al-Imam Syafi'i bila orang tengok dia semayang, Imam Syafi'i ni berwajah tampan, dia keturunan Nabi. Sambung lagi. Berwajah tampan, Ahlul Bait, keturunan Rasulullah. Tidak ada yang lebih fasih daripada dia apabila bercakap. Dan apabila dia solat, kata para ulama, mereka tengok dia semayang, Imam Syafi'i ni tidak ada yang lebih khusyuk dan tenang daripada Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i dia ambil ibadat semayang ni daripada tok guru dia. Tak silap saya Khalid ibn Muslim Az-Zinji, tok guru dia di Mekah. No? Kemudian tok guru tersebut ambil daripada orang atas, kemudian yang tu ambil daripada atas, kemudian situ dia ada sanad dia tuan-tuan. Sanad buat ibadat Al-Imam Syafi'i. Daripada siapa dia belajar setiap pergerakan itu, dari tok guru dia naik ke atas, sampailah tabi'in, sampailah para sahabat, dan sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan yang pertama lah, no? Jawapan yang kedua, tuan-tuan, ada beribu-ribu hadis yang menceritakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribu hadis. Nabi angkat takbir macam mana, Nabi tengok mana, Nabi baca apa, Nabi rokok macam mana, tangan Nabi pegang tangan mana. Beribu hadis itulah yang sampai kat kita. Dan akhirnya kita tahu macam mana cara Nabi solat. Bila tahiyat Nabi tak kaki macam mana, hadis. No? Kita hak tak biasa jumpa ni lah, kan? Yang kata tak ada tu. No? Padahal benda tu sangatlah banyak terperinci bagaimana Nabi beribadat, berpuasa, solat, haji dan yang lain-lain.
Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.